Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ke atas para sahabat dan ahli keluarga baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Bagi memohon keberkatan bagi majlis kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membaca umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Aliyin Aminin Muhammad Saleh Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh berkah ini mendapat limpahan rahmat keberkatan dipayungi oleh para malaikat bersama di Taman Ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Mujib, ya Wahab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan menganugerahkan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Sembuhkanlah dengan rahmat-Mu, ya Allah. Hanya Engkaulah maha menyembuhnya. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafaqallah syif'an ajilan untuk Wan Aisyah anda. Ustazah Hanisun binti Mat Hanifah. Hajah Haniza binti Mat Hanifah. Muhammad Syar bin Katmin. Maimunah binti Muhammad Hashim. Hawadaniya Muhammad Aziz. Nur Asikin Lajis Elias Aziz. Latifah Husin. Zahara Husin. Muhammad Faiz bin Muhsin. Roslinda Muhammad Yusuf. Rosilawati Syarif, Roslinda Amrul Razak, Siti Nur Zalizawati binti Amran, Nur Naslina, Abu Nasir, Khairul Baria Harun, Ismail Muhammad Yunus, Najah Amrul Rahman, Jaru Haiza Haji Ahmad, Sofian Ahmad, Siti Hawa Amrul Rahman, Azihan Maksaman, Anissa binti Hashim, Nur Asilah Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwan Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf Haji Omar, Zahara binti Muhammad sekeluarga, Manawarah binti Abdul Sabhi, Datin Sharifah binti Zain, Siti Rahimah Ja'far, Farhidah Farayati Amrul Ghafar, Tengku Ruzila binti Tengku Azman Zarina Sultan, Kasim Alur Rahman, Emiliano Raisya binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Nur Madia Mokhtar, Hamudah Hassan, Muhammad Zari Idlan bin Abu Nasir, Mahani Arsyad, Jahalus binti Husin, Rashidah Nur binti Muhammad Hanifah, Roslan Sa'ad, Yusuf bin Aman, Cik Nolia binti Hashim, Jamnah binti Azihan, Muhammad Ruzaini Muhammad Din, Rohaya Kamarudin, Halimatul Sa'diyah Hasan, Salim Ranggas, Farhana Syafiqah Abdullah, Hajah Kartini binti Haji Abdul Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Masnah binti Masad, Muhammad Halif Qayyim bin Hishamuddin, Rogayah binti Bani Amin, Muhammad Amir Hakim, Fatimah binti Syahbuddin. Dan pada pagi ini kita turut mendoakan Fatin Nabilah Syaza binti Hasan yang dijangkiti influenza A, sedang mengandung 8 bulan dan dalam usaha untuk menormalkan tekanan darahnya, masih dirawat di hospital. Jadi kita doa sama-samalah semoga Fatin Nabilah Syaza binti Hasan dan bayi yang dikandungnya itu selamat sehingga melahirkan anak. Dan juga terus kita mendoakan kepada semua senarai nama yang terdapat di Google Meet Kemudian Iman, iaitu sebanyak 199 orang. Kepada para jemaah yang hadir pada pagi ini juga kita turut mendoakan sekiranya Allah uji dengan kesihatan yang kurang mengizinkan dan dengan pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan sebab kita dipilih untuk berada di halaqah ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Majlis kita diteruskan dengan segala bangga dan sukacita. Dipersilakan Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan surah Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan kisah-kisah dari Al-Quran. Dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Syukur Alhamdulillah. Pagi yang ceria, semangat, insya-Allah, suasana yang hening, keadaan yang baik, suasana jiwa yang tenang, fikiran yang jernih. InsyaAllah mudah-mudahan kita mulakan hari kita dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku adalah sebagaimana prasangka hamba-Ku kepadaku. Maksudnya apa? Urusan Allah kepada kita sebagaimana prasangka kita kepada Allah. Jadi sebahagian ahli ilmu mengatakan apa? Allah akan berikan ampun bagi orang yang bersangka Allah akan mengampunkan dia dengan cara dia meminta ampun. Jadi kalau kenapa minta ampun? Sebab kita tahu Allah Maha Pengampun dan Allah ampunkan kita. Maka urusan Allah kepada kita sebagaimana prasangka hamba itu kepada Allah. Wabil ijabah idza sa'ala, dan Allah akan mustajabkan, kabulkan permintaan dia apabila dia meminta. Kerana dia ada prasangka bahawa Allah akan kabulkan, mustajabkan, tunaikan permintaan dia. Dan Allah akan juga berikan kepada dia kebaikan. Dia berdoa kepada Allah mohon kebaikan. Jadi samalah kita pada pagi ni, jom kita sama-sama bermunajat, membaca ayat Al-Quranul Karim. Kita berzikir, menyebut nama Allah, berselawat, istighfar. Pada masa yang sama kita mendengarkan sebahagian daripada ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah menitik beratkan kepada persoalan ilmu. Dalam hadis juga Allah menekankan, Rasulullah menekankan tentang kepentingan ilmu dan menuntut ilmu. Dan insya-Allah kita gabungkan semua dalam program kuliah subuh Gema Nur Iman. Ada bacaan Yasin, ada doa pengharapan, ada bacaan Al-Quran, ada zikir, ada istighfar. Pada masa yang sama ada tazkirah sedikit untuk kita mengambil faedah daripada ilmu, insya-Allah. Jadi, apa lagi hidangan yang terbaik selain daripada ini? Apa lagi suasana yang lebih baik daripada ini? Apa lagi rezeki yang lebih baik pada ini? Ini adalah yang terbaik yang Allah rezekikan pada kita pada saat ini. Maka sama-samalah kita syukur kepada Allah. Ini limpah kurnia pemberian yang banyak. Dan kongsikan. Anugerah Allah ni kongsikan. Yang mana kalau kita kongsikan, kita tidak dirugi barang sedikit pun. Macam mana cara kita berkongsikan anugerah Allah ni kepada orang lain? Dengan cara kita share ataupun kongsikan link pautan yang telah Gema Nur Iman sediakan kepada kawan-kawan kita. Kalau tidak hantar di grup pun tak apa. Mudah-mudahan mereka dapat semarakkan, terutama sebahagian mereka yang memang mempunyai kesediaan dan persediaan untuk memberikan sumbangan, untuk memberikan komitmen, sokongan, dokongan kepada program-program Gema Nur Iman. Mudah-mudahan dengan sebab mereka bersemaraklah majlis ilmu yang akan dijalankan di masa akan datang, insya-Allah. Marilah sama-sama saya mengajak masing-masing kita untuk membacakan surah Yasin. Sebelum itu saya berpesan kepada diri saya khususnya, akhlisun niyata lillah, sama-sama kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlas fin niyati wal qawli wal amal, pada niat kita, pada percakapan kita dan juga pada perbuatan kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من
بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا استجب دعاءنا استجب دعاءنا. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وعافنا وعافهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi dengan penuh keberkatan ini, kami syukur dapat memulakan hari dengan mengisinya, beribadah kepadamu. Ya Allah, besarnya kurniamu. Ya Allah, besarnya nikmatmu. Ya Allah, banyaknya pemberianmu. Ya Allah, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Besarkanlah lagi rasa syukur kami kepadamu, Ya Allah, nyawa yang kau berikan. Ya Allah, seandainya kami sekarang pergi menuju ke tanah perkuburan untuk menziarahi orang yang telah meninggal dunia, pasti kami dapat berfikir, Ya Allah, betapa cemburunya mereka kepada kami. Sekalipun kami dalam keadaan tidak sihat, sekalipun kami dalam keadaan banyak kekurangan, sekalipun kami sedang menghadapi pelbagai ujian hidup, tapi bila melihat kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, pasti mereka cemburu kepada kami kerana kami masih lagi diberi peluang hidup di dunia. Mereka telah pergi menuju kepada alam akhirat. Mereka tidak akan kembali ke dunia. Ya Allah, tambahkanlah rasa syukur kepada kami kerana kami masih lagi diberikan nyawa dan kesempatan, kami masih lagi diberikan kesihatan untuk melaksanakan kebaikan. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, berikanlah Ya Allah jalan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa memohon kepadamu Ya Allah agar orang-orang yang kami doakan ini diberikan afiat dan sihat, diberikan Ya Allah kemudahan dalam menghadapi segala ujian, cabaran dalam urusan kesihatan mereka, Ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat perkenan daripadamu, Ya Allah, mendapat kebaikan kesihatan, dilorongkan sebaik-baiknya, Ya Allah, agar mereka mendapat jalan yang terbaik untuk mereka mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berat mata kami memandang, berat lagi bahu mereka yang memikul. Kepada Engkau, Ya Allah, kami serahkan segala urusan kami. Mudah-mudahan Engkau berikan banyak-banyak kebaikan, sebanyak-banyaknya kebaikan dalam urusan dunia kami, urusan dunia mereka, urusan akhirat kami dan urusan akhirat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa khabar tu? Sehat tu semua? Morning. Boleh ni kelas pagi-pagi. Oh, dah bangun rupanya, ingat belum?
Bangun awal lah Ustaz. Kami dah bangun awal Ustaz, tapi itulah mata ni macam slow ke Betul. bawah je. Bangun awal Ya nak tunggu Allah. Ustaz. Ya Tunggu Allah. Ustaz lagi. Syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sihat, niatnya pun baik. Tubuh Amin. badan. Syukur Alhamdulillah. Hari ni dapat makan, dapat minum. Makan minum ni, duduk dengan aman ni adalah nikmat yang terdekat yang kita hari-hari nikmati. Macam itulah kehidupan kita. Syukur. Dapat bersama, dapat berfikir, dapat menilai, dapat melihat, dapat memandang, dapat memegang, dapat berpaut, dapat berjalan, dapat berpindah, dapat mengurus diri kita, membersihkan diri kita, dapat santuni, dapat beribadah, dapat sujud. Dapat sujud itu satu nikmat yang besar sekali. Sebenarnya bila kita memperbanyakkan tempat sujud, sujud di ruang tamu, sujud di bilik sendiri, sujud di bahagian dapur, sujud juga di surau, sujud juga di masjid, sujud juga di rumah orang tua kita, memperbanyakkan tempat-tempat yang kita sujud. Nanti besok mudah-mudahan di akhirat mereka menjadi saksi ni bahawa ni dulu dia sujud ke atas saya ni. Dia ni sujud kepadamu ya Allah. Dia sujud. Dan kita doakan juga tadi siapa yang disebutkan nama tadi yang sedang bertarung dalam urusan kandungannya tadi, mudah-mudahan insya-Allah. Siapa namanya? Fatin Nabila Syaza binti Hasan. Fatin Nabila Syaza binti Hasan. Kita pun doakan mudah-mudahan diberikan urusannya tu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berat sebenarnya tu bila dalam keadaan darah dia punya blood pressure dia, di samping dengan bayi dalam kandungan, di samping dengan kesihatan diri sendiri pula tu, dengan keadaan yang seperti itu, mudah-mudahan jalan keluar yang terbaik afiat Allah berikan, dan insya-Allah pagi ni kita dapat bersama dalam satu majlis yang baik. Allah kabulkan doa tersebut insya-Allah. Baik, apa cerita kita pada pagi ni? Ini mesti penting cerita ni penting ni. Sambil-sambil kita menuntut ilmu, kita cerita-cerita juga insya-Allah. Cerita yang berfaedah. Hari ini kita sambung sikit perbincangan kita pada minggu lalu, iaitu berkenaan dengan cara fikir ataupun cara faham yang tak sama antara kita dengan satu kelompok di luar kita yang tak boleh kita samakan, dan memang itulah hakikat perbezaan yang kita namakan ataupun kita panggil dengan nama kelompok Syiah lah. Kita bukan kita bukan menghina mereka, tidak. Kita bukan mengutuk-ngutuk mereka, tidak. Ataupun memburuk-burukkan kerana dendam, kerana sakit hati, tidak. Tetapi kita hanya menerangkan supaya orang Islam dapat membezakan sebenarnya dekat bahagian mana yang kita tidak boleh sama. Tapi kalau diajak mengeteh sama-sama, boleh. Kalau dia ajak saya minum kopi sama-sama, boleh. Kalau dia ajak saya makan nasi Arab lamb shank sama-sama, boleh. Yang itu sama-sama tak masalah. Bukan kata orang Syiah. Kalau ada orang yang beragama lain pun, Kristian ke, beragama Buddha ke, Hindu ke, kalau dia nak ajak saya main futsal, main futsal ke, makan nasi Arab, yang tu okey. Cuma yang tak okey, tak sama dan tak boleh sama ni dari segi akidah, kepercayaan. Akidah lah. Sebab kita dihidup kat dunia ni memang dijadikan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku kaum, syu'uban wa qabaila. Tujuan dia supaya kita lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal, faham memaham, cuba melihat perkara tersebut. Dan perbezaan ini, itulah uniknya negara kita dan beberapa negara lain. Sebenarnya yang kita sebut kepelbagaian kaum di negara kita ni, sebenarnya bukan negara kita je. Banyak negara lain yang kaum dia banyak. Cuma kita ingatkan mereka tu satu kaum saja. Tak, kebanyakannya mereka pun kepelbagaian juga. Semua Allah jadikan manusia tu begitu. Bukan Malaysia, semua manusia. Jadi kita nak jelaskan bahawa perbezaan ini yang mana yang tak boleh kita sama, ni.
Tengok ni, kitab kat depan saya ni. Dalam satu kitab, ada orang berfahaman Syiah mengatakan bahawa, dia tulis situ bahawa kehebatan Sayyidina Ali itu dia melebihi daripada kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam ni tak bolehlah. Kita tak boleh terima lah. Sebab dia melihat bahawa ada 3 keistimewaan Sayyidina Ali yang tidak dimiliki oleh Nabi. Dia tulis sini, nampak ni? Saya terangkat kuat pula. Kat sini ni, فَإِنَّهُ أَعْلَى شَجَاعَةً وَلَمْ أُعْطِ مِثْلَهُ وَلَمْ أُعْطَى مِثْلَهُ. Dia kata Rasulullah bersabda, dia mendakwa begitulah, bahawa Sayyidina Ali tu dia diberikan keberanian yang mana aku tidak diberikan seperti itu. Dan dia diberikan Sayyidatina Fatimah sebagai isteri, walam u'ta mithlaha, dan aku tidak diberikan seumpama itu. Dan dia diberikan 2 anak Hasan dan Husain, aku tidak diberikan seumpama itu. Jadi benda ni kan satu rekaan. Yang Sayyidina Ali memiliki Fatimah tu betul. Sayyidina Ali memiliki Sayyidina Hasan dan Husain tu betul. Fakta tu betul. Tapi fakta tu terseleweng. Terseleweng maknanya apa? Dia mendakwa bahawa Nabi bersabda, yang mana Nabi mengatakan Sayyidina Ali itu ada kelebihan yang Nabi tak ada. Iaitu Sayyidina Ali memiliki keberanian, seolah-olah Nabi tak ada. Sayyidina Ali memiliki Sayyidatina Fatimah, seolah-olah Nabi tidak mempunyai isteri sebagaimana hebatnya Fatimah kepada Sayyidina Ali. Dan begitu juga. Jadi benda itu tak ada sebenarnya cerita dia. Kita tak sampai kepada, memang betul isteri Nabi bukan Fatimah. Fatimah tu anak. Tapi dengan makna untuk melebihkan kehebatan Sayyidina Ali, bukan itu. Bukan itu. Baik. Habis pendapat kita apa? Pendapat kita ikutlah ulama'-ulama' kita. Saya bukan pendapat saya sendiri. Bukan. Apa pendapat kita? Nampak tu. Qala Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Berkata Syekh Nawawi Banten. Apa kata beliau? Rukun iman yang keempat. Warabi'uha an tu'mina birusulihi. Hendaklah kamu percaya kepada para rasul. Yakni para rasul Allah, utusan Allah. Wahum afdalu ibadillah. Mereka itu adalah hamba Allah yang paling afdal, paling utama. Jadi para rasul kedudukannya yang paling apa? Paling utama. Malaikat di bawah para rasul. Wali-wali Allah di bawah para rasul. Para sahabat bawah para rasul. Termasuk Sayyidina Ali, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Mereka semua berada, dia punya level dia, darjatnya di bawah para nabi dan para rasul. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan masing-masing para rasul itu kami, yakni Allah, melebihkan darjatnya di atas sekalian alam. Jadi sekalian makhluk, para rasul ni mempunyai darjat yang lebih tinggi daripada sekalian makhluk. Kalau sekalian makhluk tu termasuklah namanya para sahabat, termasuklah namanya para malaikat, termasuklah yang namanya jin-jin. Para rasul yang paling utama sekali. Jadi itu keyakinan kita. Rasul yang dalam banyak-banyak rasul, yang paling mulia sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi, seafdal-afdal makhluk baginda Nabi. Jadi tak menjadi satu kesalahan kalau saya sebutkan Rasulullah tu lebih makhluk yang lebih mulia berbanding Kaabah, tanpa merendahkan kemuliaan Kaabah. Kaabah memang mulia. Cuma kita nak fahamkan bahawa Rasulullah tu makhluk yang lebih mulia, yang paling mulia. Maknanya lebih mulia dari syurga, lebih mulia daripada langit, lebih mulia daripada Jibril alaihissalam. Walaupun kita tahu Jibril mulia, Kaabah mulia, langit adalah makhluk Allah yang mulia juga, tapi kita sebut lebih mulia. Baik, seterusnya apa yang perlu lagi kita tahu? Kita punya dekat tajuk atas tu, nampak tu, akidah ASWJ. Siapa tahu makna ASWJ tu apa sebenarnya tu? Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, saya ingatkan asam Jawa. Takut ada yang cakap asam Jawa pagi-pagi ni nak masak, nak pergi pasar. Dia kata akidah asam Jawa.
Bukan. ASWJ. Kalau yang jenis yang baru pencen mesti dia jawab. Amanah Saham Wilayah Johor. Dia baru pencen. Nah, banyaklah panjang cerita dia. Bukan. Ini bukan amanah saham. Ini bukan Asam Jawa. Ini nama dia Ahli Sunnah Wal Jamaah. Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah apa? Kita punya pendirian. Seorang wali tak mungkin dia itu sama taraf dengan para nabi. Tak mungkin. Kenapa? Tadi kan ayat Quran dah lihat tadi. Iaitu wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan setiap dari kalangan mereka tu cerita para nabi dan para rasul. Ayat sebelumnya tu. Cuma dia tak masukkanlah. Semuanya kami lebihkan berbanding semesta alam. Mengatasi semesta alam. Sekalian alam. Tengok kat sini ni. Dia ada terangkan, seorang wali tak mungkin mencapai darjat para nabi apalagi melebihinya. Tak mungkin lah. Kalau kita tengok dia punya, kita gariskan sikit supaya nampak. Supaya nampak. Okey, tengok sini. Saya pakai ni. Li'annal anbiya ma'sumuna ma'mununa an khawfil khatimati. Kemudian mereka itu bil wahyi wa musyahadatil mulki wa ma'muruna bi tablighil ahkam wa irsyadil anam ba'da al-ittisab bi kamalatil awliya. Fama nuqila an ba'dil karramiyah min jawazi kaunil wali afdal minan nabi kufrun wa dhalal. Okey, apa yang telah dinukilkan, fama nuqila an ba'dil karramiyah, apa yang telah dinukilkan dari sebahagian golongan karramiyah yang mana mereka mengatakan min jawazi kaunil waliyyi afdala minan nabi, yang mana mereka berpendapat bolehnya, mungkin saja, harus saja terjadi seorang wali itu dia menjadi lebih afdal daripada nabi, maka pendapat itu dikira sebagai kufrun wa dhalalun. Dia adalah kekufuran dan kesesatan. Jadi tak boleh. Kalau ada orang kata Sayyidina Ali itu lebih afdal daripada Nabi Muhammad, jawapan dia tak boleh. Boleh jadi kufur, boleh jadi sesat. Ini dalam kitab lah sebut, bukan saya yang sebut. Jadi kita kata seorang wali memang orang soleh. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, itu semua memang tahap tinggi punya wali-wali Allah yang bertahap tinggi. Sebab level dia sampai kepada para sahabat. Tapi tidaklah kita kata bahawa mereka itu lebih mulia daripada para nabi. Walaupun Nabi Musa, walaupun Nabi apa yang lain. Para nabi memang mereka itu adalah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pula kepada isu yang berbeza sikit. Kalau ditanya kepada kita, berapa orang keseluruhan semua sekali jumlah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pastinya berapa orang semua? Ingat tak lagu-lagu dulu? Ingat. Anak Nabi kita ada 7 orang. Betul kan? Oh, ingat. Maknanya kita dulu satu sekolah ni. Ya, Ustaz. Johor, kami Perak. Oh, baik. Ya Allah Rabbi. Nak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. 4 perempuan. Yang perempuan, itu. Yang lelaki Qasim Abdullah Ibrahim. Yang sini Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Kita kata anak perempuan Nabi itu 4 orang. Anak perempuan lah. Kemudian orang Syiah pun kata dia sayang anak perempuan Nabi. Cuma bila kita tanya anak perempuan Nabi pada pandangan awak tu yang mana? Dia kata Fatimah saja. Kan 4 anak dia. Anak baginda Rasulullah kan 4. Kalau perempuan lah, ni cerita anak perempuan. Lalu mereka berfikir, macam mana sebab ada 4. Akhirnya mereka fokuskan kepada Sayyidatina Fatimah saja. Selain daripada Fatimah, mereka kata itu adalah anak tiri. Ini sebenarnya nak membawa kepada, bukan nak membawa kepada sayang baginda Nabi, tapi lebih nak membawa ta'assub saja ni. Jadi kenapa? Apa punca cakap begitu? Baik, kita tengok ni.
Dalam kitab Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah Asy-Syi'iyah, menurut mazhab Syiah Imamiyah, putri Nabi hanyalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, sedangkan Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Ruqayyah dan Ummu Kulthum mereka kata bukan anak Nabi. Kenapa cakap macam tu? Dekat mana mereka cakap? Tengok ni. Dekat sebuah kitab ni dia cakap begitu. Mana dia cakap tu? Sini ya. Zakara al-mu'arrikhun anna lin-nabiyyi arba'u banat. Dia kata, disebutkan oleh para ahli sejarah bahawa anak Nabi itu adalah ada empat orang. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Tapi dia sebut kat bawah ni, dia kata, oh yang seorang anak betul, yang lain semua adalah, dia kata apa? Anak tiri. Dia kata, dan yang telah, orang yang telah mentahqiq dalam nusus-nusus teks-teks sejarah, lam najid, kami tidak mendapati dalilan, apa-apa dalil pun yang menunjukkan subut, tetapnya, betulnya anak-anak Nabi itu selain daripada Fatimah Az-Zahra. Jadi dia kata yang kami dapati secara dalil yang jelas menunjukkan bahawa anak Nabi itu cuma Fatimah sahaja. Yang lain tu bukan anak Nabi SAW, melainkan hanya anak tiri saja. Oi, janganlah macam tu. Jadi dia kata apa lagi? Tengok sini. Balil zahir, tetapi yang zahir dia kabur sikit. Minta maaf lah, dia punya teks dia kabur sikit. Annal banat al-ukhrayat, manakala anak-anak perempuan baki yang tiga lain, kunna, mereka itu semua adalah banat Khadijah, mereka itu adalah anak Sayyidatina Khadijah, min zawjihal awal, daripada suami dia yang sebelum, suami dia yang pertama, qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jahat buat cerita macam tu. Jadi nama dia perbuatan memperlekeh anak-anak Nabi yang lain. Perbuatan memperlekeh. Ini kalau dalam kitab-kitab bahasa Indonesia pun ada ni. Kita masih syukur lagi tau. Kitab-kitab buku-buku yang kita sebut bertentangan, yang faktanya salah-salah ataupun dakwaan ini masih kita nak kata terkawal pun tidak juga. Tapi tak ada jaminan bahawa cetakan-cetakan ni akan terkawal sampai bila-bila. Sebab sekarang ada internet, sekarang ada akses yang pelbagai kan. Kalau orang tak jual buku, orang pun dah tak beli buku dah. Orang pakai e-book, pakai slide, bacaan di internet, dapat daripada TikTok, dapat daripada apa. Jadi sekarang ni memang suasana tu agak terbuka dan agak berisiko dan agak bebas. Agak berisiko dan bebas seperti itu. Jadi macam mana pun perlu kepada yang namanya kena memahami ilmu. Kena memahami kepada ilmu. Sangat penting kita mesti ada ilmu. Kenapa saya kata penting ilmu ni? Kalau kita lihat, saya nak bawa sikit satu contoh. Cuba tengok ni. Saya tukar sikit. Kenapa saya kata penting ilmu dan kenapa Gema Nur Iman ini dikira sebagai istimewa kerana menitik beratkan tentang pembelajaran dan ilmu. Saya kongsi sikit. Cuba tengok ayat Quran ni. Ini surah apa ni yang saya papar ni? Boleh agak, alamak dah tertunjuk pula nama surah. Ingatkan nak tutup. Tanya soalan rahsia pecah. Macam mana Ustaz? Nak ingatkan nak tutup nama surah. Dia terbuka juga. Aduh. Tak jadi pagi ni. Tak jadi baru nak cari idea mentrik-trik ni. Tak jadi teka-teki. Okay. Baik. Ni masa turun Al-Quran, ayat Al-Quran kali pertama kan turun sampai ayat kelima kan, surah Al-Alaq kan. Jadi macam mana perintah Allah dan bagaimana Allah perkenalkan diri dia kepada hamba-hambanya. Jadi apa perintah yang pertama? Kita perhatikan sini, Iqra. Bacalah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
Jadi ke ayat yang awal ni dia tak kata berdoalah. Tak ada. Beradablah. Tak ada. Berselawatlah. Tak ada. Berselawat memang bagus. Berdoa memang penting. Apa? Berdoalah. Solatlah. Selawatlah. Mintalah. Berakhlaklah. Akhlak memang penting. Ibadah memang penting. Selawat memang penting. Semua tu penting. Tapi dalam banyak-banyak perkara, perkara pertama sekali, sebelum kita nak berakhlak, sebelum kita nak beradab, sebelum kita nak beribadah, sebelum, tapi cerita pertama sekali adalah apa? Iqra', bacalah. Baik, ketika dia sebut tentang bacalah, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah perkenalkan diri dia dengan sifat mencipta. Khalaqa, dialah yang menciptakan, lagi sekali dia beritahu, menciptakan manusia min alaq, dari segumpal darah. Kemudian iqra' lagi, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladhi 'allama bil qalam, dialah yang mengajarkan dengan pena. Tadi suruh baca, suruh belajar, suruh menuntut ilmu, suruh dapatkan informasi dan maklumat, pengetahuan. Kemudian suruh baca lagi. Kemudian Allah beritahu, dialah yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insan, lagi sekali diulang, dialah yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, sesuatu yang tidak dia ketahui. Bacalah, belajarlah, Allah mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui. Belajarlah, bacalah, Allah mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. 5 ayat pertama ni, cerita menciptakan 2. Khalaqa. Cerita betapa Allah tu maha pemurah, pemberiannya banyak, akram, 1. Tapi cerita yang berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, mesti ada 5 kali disebut yang berkaitan. 5 ni. Dan dalam 5 ni, sebelum daripada start yang ni, Jibril memeluk Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Maka Jibril mengatakan iqra', bacalah. Jadi Allah perkenalkan diri dia pada 5 ayat yang pertama ni, urusan ilmu. Banyak menyentuh tentang ilmu. Perasan tak? Betul kita beriktikad Allah lah yang mencipta kita dan Allah Tuhan sekalian alam. Khalaqa tu ada. Betul kita mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan yang bersifat maha pemurah, al-akram, mulia kerana kepemurahannya. Maka Allah banyak beri kita nikmat yang mana kita kena syukur kepada Allah. Betul. Tapi yang ketiga ni, yang paling banyak disebut ni berkaitan dengan Allah maha mengetahui, Allah mengajarkan, kita kena membaca dan belajar sesuatu yang banyak sebenarnya kita tidak ketahui. Jadi bayangkan, dalam satu-satu hari tu kita ada aktiviti ilmu yang mana kita mengambil berat tentang perkara yang paling sekali menonjol ketika mana 5 ayat pertama diturunkan. Iaitu tentang kefahaman, tentang ilmu, tentang pengetahuan. Kalaulah kita tak merasakan betapa yang Allah beri kepada kita ni nikmat yang besar, dapat belajar, menuntut ilmu, mendengar, mencatat, memberikan perhatian, apa lagi sebenarnya nikmat lain yang kita nak syukuri? Nikmat lain memang banyak, tapi nikmat dapat menuntut ilmu, dapat memahami ilmu ni, ya Allah, dia punya nikmat dia luar biasa. Ya, dia punya nikmat dia luar biasa. Jadi syukurlah, alhamdulillah, Allah tempatkan kita di tempat yang paling baik ketika mana kita mengingat semula antara yang terawal difirmankan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kita kembali tadi cerita dia. Jadi anak Nabi wanita yang perempuan tetap 4 orang tadi. Kalau ada orang kata, memang mereka pun anak Nabi tapi sebenarnya anak tiri. Anak yang betul Sayyidatina Fatimah sahaja seorang. Kalau macam ni, ini maknanya satu dakwaan yang kita sebut sebagai tipu. Jadi contohnya macam ni lah, disebut kat sini kan. Ni bahasa Indonesia ni. Tak mungkin anak yang berusia 10 tahun menikah melahirkan anak. Kemudian anak tersebut masuk Islam bersama ibunya pada awal bi'athah. Sementara usia ibunya masih tetap 10 tahun. Memang ada Ruqayyah menikah dengan Sayyidina Uthman. Juga ada Ummu Kalthum yang menikah dengan Sayyidina Uthman.
Tapi semuanya lahir sebelum bi'thah. Bi'thah maknanya sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Padahal ahli sejarah sepakat bahawa puteri Rasulullah lahir setelah bi'thah. Kerana masalah tersebut tidak dapat didamaikan, ada beberapa kesimpulan. Apa kesimpulan dia? Ruqayyah dan Ummi Kalsum tidak pernah ada. Jadi kedua-duanya merupakan tokoh fiktif. Maknanya yang dimunculkan oleh sejarah. Dia kata sebenarnya watak Ummi Kalsum, watak Ruqayyah sebenarnya tak ada, kata dia. Yang kedua, mungkin saja mereka ada. Tapi bukan Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Zainab tu puteri Rasulullah. Melainkan nama-nama lain yang dikacaukan. Maknanya difitnahkan oleh ahli sejarah. Mereka cakap gitu. Alasan ini yang paling dapat diterima. Kerana ada riwayat lain dalam Kutub Al-Ansab. Iaitu kitab tentang keturunan dan nasab orang-orang Quraisy yang disusun oleh gini-gini disebutkan gini-gini. Untuk mengatakan bahawa dia kata Ruqayyah, Ummi Kalsum tu bukan anak Nabi SAW. So boleh-boleh dia nak mengatakan begitu. Jadi tak apalah, yang ni dia punya cerita dia, kita tak percayalah kepada benda-benda macam tu. Baik Baik, apa kata ulama'-ulama' kita? Ulama'-ulama' kita mengatakan bahawa wanita 4 orang tadi yang mulia tadi memang anak Rasulullah SAW. Macam mana susunan dia? Fawalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah mendapat anak yang pertama Al-Qasim. Sebab tu gelaran Rasulullah yang orang lain tak boleh ambil, nama dia Abul Qasim. Apa gelarannya? Abul Qasim. Orang lain tak boleh ambil gelaran tu. Apa gelarannya? Abul Qasim. Al-Qasim tu anak siapa? Anak Rasulullah. Akbar waladihi, dia yang paling tua sekali. Thumma, kemudian Zainab. Kemudian Zainab. Thumma Abdullah. Thumma tu apa? Sesungguhnya. Kemudian. Sesungguhnya, Ustaz. Kalau thumma tu maknanya kemudian. Kadang-kadang thumma maknanya dan. Tengok juga. Macam dalam Quran, thumma stawa 'alal 'arsy. Dan Allah menguasai ke atas arash. Dekat situ bukan maknanya kemudian lah. Tapi terjemahan literal, direct, terjemahan zahir, kemudian. Jadi, Al-Qasim, dia yang paling tua sekali. Thumma Zainab. Yang kedua adalah namanya Zainab. Thumma Abdullah. Ketiga Abdullah. Thumma Umma Kulthum. Kemudian Ummi Kalsum. Kita panggil Kalsum. Bahasa Arab Kulthum. Thumma Fatimah. Kemudiannya Fatimah. Thumma Ruqayyah. Hum hakadha. Al-awwal fal-awwal. Thumma mata Abdullah. Kemudian meninggal Abdullah. Thumma waladat lahu. Kemudian melahirkan untuk Rasulullah Maryah binti Syam'un. Kemudian Maryah binti Syam'un melahirkan anak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu wahiyya liqibtiyah allati ahdaha ila Rasulullah. Dia adalah seorang daripada bangsa Qibti yang dihadiahkan kepada Nabi SAW oleh siapa? Al-Muqawqis, sahibul Iskandariyah, seorang raja Muqawqis. Wa ahda ma'aha ukhtaha Sirin wa khasiyan yuqalu lahu Ma'bur. Fa wahaba Rasulullah SAW li Hassan bin Thabit asy-sya'ir fa waladat lahu Abdurrahman bin Hassan. Jadi dia ada adik-beradik dia juga, nama dia Sirin. Jadi kalau orang tanya Sirin nama siapa? Nama-nama orang Mesir. Orang nama Sirin, Shirin. Pernah dengar orang nama Shirin? Bangsa Kipti punya nama dulu, Shirin. Ataupun Sirin. Di samping Maryah Al-Qibtiyah, nama Maryah. Maria ni bangsa bukan asal bahasa Arab. Sama ada Bani Israel, ada nama Maria, ataupun yang nama dia Maria, ataupun nama dia Sirin. Jadi Sirin ni adik-beradik kepada Maria. Rasulullah dihadiahkan 2 orang. Jadi Sirin tu Rasulullah beri kepada sahabat Nabi, nama dia Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ni terkenal, iaitu sahabat Nabi yang pandai bersyair, yang mana kalau Nabi kena maki hamun kutuk je, dia siap jawab dengan siap dia punya pidato syair dia untuk membela Rasulullah semula. Lalu dikahwinkan dengan Hassan, maka dapat anak nama dia Abdurrahman bin Hassan. Wa ummu bani Rasulillah, mak kepada anak-anak Rasulullah selain daripada Ibrahim tadi, Maryah tadi tu, Khadijah binti Khuwailid.
Jadi Khadijah binti Khuwailid tu memang anak dia 6 orang tadilah. Alah, ini kan kita memang berpegang macam ni kan, betul kan? Kita pegang yang sama kan? Okey lah, cuma kita nak kena tegaskan lah cerita balik. Oh, rupanya dalam kitab-kitab sejarah dah ditegaskan begitu, dah dijelaskan. Supaya akan datang, kalau ada orang meletak keraguan-raguan kepada generasi berikut, kita dah bersedia dengan pengetahuan yang dah tahu, nampak, mata jelas. Oh, macam tu. Oh, dekat kitab dia cakap begitu. Oh, ulama' kita dah jelaskan sebenarnya. Tapi kan, cuba kita fikir. Adakah orang yang hari ni ada, di peringkat cucu-cucu ke apa ke yang ada hari ni, yang ada hidup di zaman kita ni, agak-agak dia pernah tengok tak benda-benda yang kita cakap ni? Maknanya anak Nabi sebenarnya apa-apa semua. Mungkin saja ramai tak ambil berat. Mungkin saja. Bila dia tak ambil berat, apa risiko dia? Risikonya ajaran tu kalau dia tak dapat mempengaruhi kita dalam generasi kita, maka dia akan pergi kepada generasi yang berikutnya. Maka itulah tanggungjawab kita membuat penerangan. Kenapa nak terangkan? Apa masalahnya kalau tak percaya dengan percaya benda ini? Percaya dengan tak percaya benda ini sangat penting. Kerana kita bila berselawat ke atas Nabi SAW, kita akan berselawat ke atas Nabi dan juga ahli keluarga Nabi. Dan memahami siapa ahli keluarga Nabi itu penting. Kerana itu adalah perkara yang melibatkan selawat kita ke atas Nabi dan ahli keluarga Nabi, dan menidakkan sebahagian ahli keluarga Nabi yang sebenarnya ahli keluarga Nabi adalah sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya dari sudut apa? Dari sudut makan minum, tidak. Dari sudut kepercayaan, i'tiqad. Kerana dia terkandung dalam bacaan-bacaan utama kita dan i'tiqad kita. Contoh kalau orang berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dia selawat ke atas ahli keluarga. Besok malaikat tanya, ahli keluarga tu yang mana? Kata dia Fatimah saja. Yang lain semua dia tak. Yang lain semua bukan. Macam mana selawatnya nak diterima? Sedangkan dia berselawat ke atas ahli keluarga dengan menafikan sebahagian ahli keluarga yang lain sebagai ahli keluarga Nabi. Beratlah kalau macam tu. Beratlah. Contoh, orang kalau selawat ke atas Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan juga kepada para sahabat. Atau dia menafikan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Menafikan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat boleh membawa kepada kekufuran. Kenapa? Menafikan sahabat persahabatan Abu Bakar kepada Nabi boleh membawa kekufuran. Kerana ada dalam Al-Quran, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika mana Nabi berkata kepada sahabatnya, janganlah bersedih. Ulama semua sepakat bahawa majoriti ahli tafsir mengatakan sahabat yang dimaksudkan di situ adalah Sayyidina Abu Bakar. Bila satu orang dia tak setuju dengan persahabatannya, statusnya sahabat pada Sayyidina Abu Bakar, maka beratlah pada urusan akhirat dia kerana menafikan Quran. Tapi kalau menafikan persahabatan Sayyidina Umar, dikira fasik. Tapi kenapa untuk Abu Bakar dikira kafir? Kerana Sayyidina Abu Bakar ada ceritanya jelas dalam Quran. Kalau Sayyidina Umar tak ada cerita yang jelas di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang menafikan, hukum dia fasik. Memang salah juga. Cuma dia punya tahap salah dia ada beza sikit. Kita nak jaga benda-benda itulah. Jadi kita muliakan anak-anak Nabi dengan mengetahui 4 orang anak perempuannya. Kita memuliakan isteri Nabi SAW kerana mereka juga termasuk ahli keluarga Nabi. Kita tak terikut dengan ajaran Syiah yang mencerca isteri-isteri Nabi, yang menganggap isteri Nabi itu sebagai pengkhianat kepada Rasulullah. Kita tak menganggap begitu. Sebab kalau dia kata Nabi tu isterinya jahat-jahat, itu saja menunjukkan mereka menghina Nabi. Seolah-olah Nabi itu tak pandai memilih isteri. Seolah-olah Nabi itu tak tahu yang mana satu orang yang jahat, yang mana satu orang yang baik. Sedangkan Nabi itu kan dapat bimbingan penuh wahyu dari Allah. Nabi kan mendapat bimbingan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, contoh lagi. Apa pandangan orang-orang Syiah berkenaan dengan yang kita sebut keturunan Nabi, tapi selain daripada
daripada orang-orang Syiah. Apa pandangan mereka? Manidda'al imamah. Dia kata apa kat sini? Dia mengatakan bahawa keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah yang tidak mengakui akan imamnya Syiah, mereka hukumkan sebagai terkeluar daripada agama Islam. Jadi maknanya beratlah kalau dia menghukumkan seperti itu. Kalau dia mengatakan mereka keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, tapi selain daripada orang itu berfahaman Syiah, maknanya gini, orang Syiah berpandangan, kalau ada orang lain yang dia berketurunan juga Ahlul Bait, tetapi tidak mengikut akidah yang sama dengan mereka, iaitu akidah Syiah, maka mereka hukumkan mereka itu sebagai kafir. Ni, manidda'al imamah wa laysa min ahliha fahuwa kafirun. Maka mereka itu adalah kafir. Jadi dahsyatlah. Benda ni ada dalam kitab mereka tu, nampak tu. Kitab Usulul Kafi, juzuk yang awal. Tak apalah, ada orang kadang fikir, Ustaz, ini orang sampai fikir orang lain kafir-kafir ni, kami tak sampailah. Fikir benda-benda macam ni. Betul tak? Kita mungkin fikir macam tu kan. Kita fikir ni cerita orang ni semua asyik mengkafir-kafirkan orang Islam saja, yang tak sama dengan Syiah semua dia kafirkan. Orang Syiah ni bila dia nampak ahli sunnah je dia kafirkan. Jadi kami tak sampailah sampai terpengaruh macam ni. Betul. Kita insya-Allah tak terpengaruh sampai peringkat begitu. Cuma kenapa kita belajar juga, tahu juga, ambil tahu walaupun sekali kita pernah dengar. Kenapa? Sebab orang yang berfahaman yang seperti ini, cara dia masuk jarum tu pelan-pelan. Takut kita tak perasan. Contoh. Macam mana cara orang Syiah dia nak memaki hamun sahabat? Kalau dia kata ke depan-depan kita Abu Bakar tu ahli neraka, dia tahu kita terkejut. Kalau dia datang kat kita, dia kata Sayyidina Omar tu adalah jahat, dia tahu dia tak dapat mempengaruhi kita. Tapi kalau dia datang, kita datang belajar, dia pun ustaz, pakai serban besar, pakai jubah, dia kata Hajah tahu tak? Hajah tahu tak? Dalam banyak-banyak selawat apa yang paling afdal sekali? Kita kata selawat yang ada di dalam solat lah. Okey, baik, betul aja. Selawat di dalam solat, nama dia apa aja? Kita pun jawablah, selawat Ibrahimiyah. Oh, Hajah ada belajar? Ada. Macam mana Hajah baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kan macam tu kan baca kan? Lepas tu dia kata, Hajah, cuba Hajah perhati selawat yang Hajah baca. Ni selawat yang paling afdal tau. Ada tak dia sebut selawat ke atas Nabi Muhammad? Ada. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, bagus. Hajah tengok, ada tak dia selawat ke atas ahli keluarga Nabi Muhammad? Ada. Wa ala ali Muhammad. Ada. Okey, Hajah tengok ni selawat paling afdal tau. Ada tak dia selawat ke atas sahabat Nabi? Wa ala alihi wasahbihi. Ada tak dalam semayang? Jangan yang selawat yang kat luar tu, bukan. Yang dalam semayang. Semayang kan paling afdal kan? Dalam semayang. Kita pun baca Allahumma salli ala Muhammad Nabi. Wa ala ali Muhammad Nabi. Kama sallaita ala Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, berkat atas Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Sahabat tak ada. Ajar. Apa rahsia tak ada selawat ke atas sahabat Nabi? Kenapa je? Ini menunjukkan ahli keluarga Nabi dengan sahabat tak sama. Sahabat tak boleh dipercayai. Kita tak boleh masukkan mereka tu dalam selawat, dalam solat. Tak boleh. Kerana Allah tak terima. Itu kan racun tu nama dia. Ni saya berlakon tau, bukan betul ni. Ni saya berlakon. Saya nak cerita. Dia tak cakap terus jadi kafir ke apa depan kita, tak. Dia cakap, cuba fikir, cuba ajar fikir. Kalau dalam selawat, mesti yang paling sempurna. Yang paling sempurna ialah Nabi, ahli keluarga saja. Tak ada cerita sahabat, selawat atas sahabat ni tak ada. Jadi kita pun balik temenuk. Betul juga. Selawat yang paling afdal dalam solat. Dalam solat tak sebut nama sahabat. Dia sebut keluarga Nabi saja. Hajah,
kami adalah orang yang menerangkan. Dia pun masuk jarum pelan-pelan sikit-sikit. Nanti ajar datang, belajar betul-betul dia kata. Supaya solat kita betul. Dia masuk bab solat lah dia gini. Sebenarnya dalam kitab mereka yang mereka nak bawa, yang macam saya paparkan. Tapi dia gunakanlah dengan bahasa-bahasa yang lebih lembut dan lain. Jadi benda-benda macam tu, macam mana kita nak berhati-hati? Caranya adalah dengan memahami apa sebenarnya yang ada dalam mereka punya pengajian dan pelajaran. Sebagai pendedahan untuk kita ambil tahu, supaya kita untuk jaga diri kita dan kefahaman kita, mudah-mudahan kita tak terikut dengan fahaman yang bertentangan tersebut. Baik, jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Hari ini kita belajar tentang bacaan tahiyat. Digunakan kadang-kadang sebagai mempengaruhi. Hari ini kita belajar tentang Maryah Al-Qibtiyah, yang mana dia ada adik-beradik, nama dia Sirin. Rasulullah berikan kepada Hassan bin Thabit, penyair Rasulullah, memperistrikannya. Dan Rasulullah mendapat anak daripada beliau, iaitu Ibrahim alaihissalam. Dan baki 6 anak tadi daripada Sayyidatina Khadijah. Anak pertama Rasulullah adalah Qasim. Nabi satu-satunya yang boleh mengambil gelaran Abul Qasim. Dan mudah-mudahan 6-7 poin yang kita pelajari hari ini dihafal, diingat sampai bila-bila. Tujuan dia untuk kita ingat kepada baginda Nabi SAW, lebih-lebih lagi bersempena kita nak menyambut bulan kehadapan Rabiul Awal yang mulia. Wallahu a'lam bisawab. Sekian dahulu, saya kembalikan semula kepada pengacara majlis, silakan. Alhamdulillah, amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Amin Muhammad Saleh. Sebenarnya kuliah kita ni, kuliah duha kita pada pagi ini ditangguhkan, patutnya 8 suku, bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Jauhari, Ustaz kurang sihat. Jadi Ustaz ada ke nak beri luang pada jemaah, ada nak tanya soalan, boleh ke Ustaz? Ada hal lain? Saya ada hal nak terus ke Okey, tak apalah. InsyaAllah kita okey, insyaAllah. Jadi kita kita tangguhkanlah untuk kali ini. InsyaAllah kita sambung kisah ini pada hari Rabu, ya, insyaAllah. Jadi untuk itu kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa kita untuk yang diuji dengan pelbagai penyakit, diberi sifat yang sempurna dan dimudahkan semua urusan mereka dan juga urusan kita yang hadir pada pagi ini. Ada beberapa perkara nak disampaikan. Pertama ialah tentang program menginfak untuk kuliah pengajian berkitab di Gema Nur Iman. Jadi boleh rujuk kepada WhatsApp group masing-masing, di mana kita buka infak untuk 15 orang bagi seorang asatizah, minimum RM10. Pada yang beri lebih, alhamdulillah, kecil tapak tangan niru kita tadahkan. Khususnya ruang ini khusus untuk yang ingin berinfak dengan kadar yang paling rendah, dan pihak Gema Nur Iman mengalung-alungkan. Mudah-mudahan dengan wang disalurkan, mudah-mudahan kita dapat menyediakan kelas-kelas dengan lebih ataupun bermanfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa juga kita terus merakamkan sanah hilwah kepada jemaah yang hari ini menyambut ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan beroleh keberkatan usia, sentiasa dan rahmat redha Allah dilindungi sepanjang usia kita, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada tim Gema Nur Iman. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama kita pada pagi ini. Usah resah bila diuji, pasti kebahagiaan bakal dimiliki kerana janji Allah itu pasti. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan, lapangkanlah hati kita dan ringankan langkah kita ke arah kebaikan. Jadi kuliah duha kita dibatalkan disebabkan Ustaz kurang sihat. Jadi kita tidak ada buat gantinya untuk kuliah ini, dan kita terus dengan kuliah pada
petang nanti, iaitu kuliah bersama dengan Ustaz Ria. Itu kelas tahsin. Pukul 5.15 nanti kita ada kuliah asar kita. Maaf, saya pun tak ni. Sama dengan Ustaz Ilin juga. Pengajian Ustaz tahsin Ilin Al-Quran. untuk kuliah tahsin pukul 5.15. Jadi teruskan yang nak mengaji Quran. Kita mengaji belah-belah petang untuk tahsin, untuk menambahkan lagi atau baiki bacaan Al-Quran kita, insyaAllah. Jadi untuk sebagai penutup, sekali lagi dipersilakan Al-Fadil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Didoakan mudah-mudahan dipermudahkan urusan Ustaz pada pagi ini. InsyaAllah. Dipersilakan Ustaz untuk menutup dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan.